Disyaki bunuh rakan sekolah pelajar tingkatan 6 di Reman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya Ismail Adnan. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Seorang pelajar tingkatan 6 yang juga suspek pembunuhan rakan sekolah di Reman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Perintah tahanan Reman itu dikeluarkan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Magistrate Marang bermula hari ini hingga Isnin depan. Penahanan suspek yang berusia 19 tahun itu bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Terdahulu suspek yang memakai baju lokap berwarna ungu tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 10.10 pagi tadi. Pada Ahad, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun ditemui mati dipercayai dibunuh di kampung Lubuk Batu, Hulu Terengganu. Bangsa Siti Nur Suria Ismail dipercayai dibunuh dengan beberapa kesan tikaman, dipercayai senjata tajam di beberapa bahagian badan termasuk putus pergelangan tangan kiri. Susulan kejadian itu, polis telah menahan suspek selepas tampil ke Balai Polis Telemong, Hulu Terengganu dengan ditemani ibunya untuk membantu siasatan kes. Bagaimanapun, hasil keterangan diberi remaja terbabit mencurigakan dan ditahan untuk siasatan lanjut. Polis Serdang menahan 15 individu dalam satu serbuan di sebuah premis di sekitar Puchong awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Razali Abu Samah berkata, serbuan dilakukan bahagian risikan jenayah D4 IPD Daerah Serdang. Dalam serbuan itu, kesemua individu ditahan berusia dalam lingkungan 25 hingga 70 tahun. Polis turut merampas wang tunai RM68, 16 mesin judi, satu set komputer serta satu unit peranti Wi-Fi. Difahamkan pusat tersebut telah beroperasi 4 tahun lalu dan siasatan juga mendapati premis tersebut mengaut keuntungan berjumlah kira-kira RM8,000 sebulan. 5 penjaga pusat judi berkenaan ditahan mengikut Seksyen 4-1-C Akta Pertaruhan 1953 menguruskan rumah pertaruhan. Polis turut mengeluarkan kompaun kepada 10 pelanggan di premis berkenaan selepas didapati melanggar arahan PKPB. Tindakan kompaun itu diambil mengikut Peraturan 3 dan 11 Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sementara itu, 234 pembeli rumah projek perumahan Padang Setengah Kuala Berang, Hulu Terengganu yang terbengkalai sejak 10 tahun lalu menarik nafas lega apabila projek berkenaan hampir siap sepenuhnya. Lebih menggembirakan, tiada kos tambahan dikenakan kepada pembeli dan kesemuanya ditanggung kerajaan negeri melalui Lembaga Tabung Amanah Warisan. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata, berdasarkan kemajuan projek, fasa ketiga kini 99% siap manakala fasa keempat pula 77% siap. Kedua-dua fasa itu dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan jadual, pemaju sepatutnya menyerahkan kunci kepada pembeli pada Ogos 2014 namun gagal dilaksanakan. Ia berikutan kegagalan kontraktor utama projek tersebut melunaskan hutang kepada subkontraktor yang telah melaburkan sebahagian besar modal untuk projek itu. Sebagian pembeli dah bayar habis pun ada. Yang dah potong gaji pun banyak dah. Tapi itulah masalah yang berlaku dahulu, itu selesaikan. Jadi saya kira satu kejayaan lah. Dia dapat menyelesaikan satu masalah yang berlarut-larut sebegitu lama sebelum ini. Beliau memaklumkannya ketika melawat ke projek perumahan berkenaan di Hulu Terengganu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus komited menyuburkan semangat berwakaf dalam kalangan peneroka. Ia sebagai usaha mengangkat nilai keberkatan dalam kehidupan. Menurut Timbalan Pengarah Besar Peladangan dan Pembangunan Peneroka Felda, Dato' Amir Hamdan Yusof, usaha berkenaan mampu direalisasikan ketika Felda kini melaksanakan transformasi minda dan tidak akan menyeluruh warganya demi kejayaan inisiatif Felda pada masa jangka panjang. Beliau bersama pengurusan kanan Jabatan Peladangan dan Pembangunan Peneroka Felda menyembah maklum perkara berkenaan ketika mengadakan sesi menghadap hormat ke atas Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Baginda yang juga
Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis mengalu-alukan inisiatif Felda dan akan memberi panduan terbaik menjayakan projek mercu tanda wakaf. Titah baginda selain usaha untuk menyuburkan semangat berwakaf, usaha ke arah mempersiapkan generasi ketiga dan keempat Felda juga harus diberikan perhatian. Baik, seterusnya kita ke sidang Dewan Rakyat. Sisa klinikal meningkat 20% susulan wabak COVID-19. Dan Jabatan Perhubungan Perusahaan berjaya menyelesaikan 24 kes melalui rundingan damai. Itu antara isu yang dibangkitkan pada sesi pertanyaan menteri hari ini. Laporan penuh kita terus saja langsung dari Parlimen bersama Mohan Jinasami. Silakan. Baik, terima kasih Ismail. Sisa klinikal di negara ini meningkat 20% sejak wabak COVID-19 melanda negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sisa klinikal tersebut perlu dilupuskan di premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jelasnya semua sisa buangan daripada fasiliti kesihatan seperti peralatan perlindungan peribadi PPE dikategorikan sebagai sisa klinikal. PPE akan dikumpulkan dan dilupuskan di loji pelupusan sisa klinikal yang mempunyai teknologi pengawalan pencemaran alam sekitar. Walau bagaimanapun buangan seperti plastik, pelitup muka, pakai buang yang digunakan oleh orang awam di premis seperti pasar basah, pasar raya, pejabat, kilang dan seumpamanya yang digunakan bagi tujuan pelindungan diri pada jangkitan adalah dikategorikan sebagai buangan domestik dan tidak dikategorikan sebagai sisa klinikal atau buangan terjadual. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Machang Datuk Aman Jazlan Yaakob. Baik, Dewan juga dimaklumkan Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP menerima 31 kes representasi pemulihan kerja di bawah Seksyen 20 Akta 177 yang melibatkan pekerja bekas pekerja Malindo Air. Daripada jumlah itu, 24 kes berjaya diselesaikan melalui rundingan damai, manakala bakinya masih dalam tindakan JPP bagi proses perundingan damai. Bagi pekerja-pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan berikutan pandemik COVID-19 dan merasakan penamatan perkhidmatan tersebut adalah tidak adil dan tanpa alasan yang munasabah, maka pekerja tersebut mempunyai hak untuk memfailkan representasi pemulihan kerja di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang membolehkan pekerja tersebut dipulihkan ke pekerjaan asal. JPP menjangkakan dalam masa terdekat lebih banyak kes akan diterima daripada bekas pekerja-pekerja Malindo memandangkan had tempoh masa 60 hari yang ditetapkan di bawah Akta 177 masih belum tamat. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Rani Patu. Mula selanjut, Jabatan Tenaga Kerja telah mengambil inisiatif mengadakan mesyuarat dengan pihak pengurusan Malindo Air dan Perkeso hari ini. Mesyuarat berkenaan akan membincangkan isu berkaitan pematuhan perudahan serta langkah menjaga kebajikan pekerja terlibat. Mereka boleh mendapatkan bantuan elon mencari pekerjaan atau lebih dikenali sebagai EMP pada kadar 80% bagi bulan pertama sehingga 30% bagi bulan kelima dan ke-6 daripada gaji akhir di bawah had gaji RM4,000. Baik, selepas ditangguhkan pada 1 tengah hari semalam, persidangan Dewan Rakyat hari ini juga dipendekkan. Ketika membentangkan usul berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata persidangan Dewan akan diterus dipendekkan sehingga Khamis ini. Mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Selasa 3 November 2020, Rabu 4 November 2020 dan Khamis 5 November 2020 bersidang dari pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Beliau menjelaskan kepada ahli yang berhormat iaitu ahli Dewan Rakyat sebelum sesi waktu pertanyaan Menteri MQT dimulakan.
Baik, seperti biasa, Dewan telah pun ditamatkan pada 1 petang dan ia akan diteruskan sehingga pada hari Khamis ini. Dan Dewan akan bersambung semula dan bersambung bersidang pada jam 10 pagi keesokan hari. Sekian saja laporan saya daripada Parlimen. Kembali bersama Ismail di studio. Silakan. Baik, kita bertemu kembali. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini selepas saham Amerika Syarikat mencatatkan peningkatan semalaman. Pada 12.16 tengah hari, Bursa Malaysia susut 5.3 mata kepada 1,461.16 mata. Antara saham aktif, GDAC susut 6.5 sen kepada 42.5 sen, XOX meningkat setengah sen kepada 13 sen dan Mahsing bertambah 8 sen kepada 96 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya PETDAC naik 36 sen kepada RM17.46, MPI naik 32 sen kepada RM21.80, berkena Science-Tech meningkat 20 sen kepada RM12.2. Seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika menjelang mesyuarat Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia hari ini. Pasaran menjangkakan Bank Pusat itu akan membuat pengurangan kadar faedah sebanyak 25 mata asas. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.156 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.047 dan berada pada 3.968 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.37 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.842 berbanding euro. Seterusnya, kelangsungan hidup rakyat kini sangat terkesan susulan krisis COVID-19. Ada yang mengalami kerugian besar, tidak kurang juga terpaksa bertukar alternatif mencari pekerjaan lain. Malah lebih mendukacitakan lagi kehilangan pekerjaan sekaligus. Justru bantuan atau insentif daripada kerajaan sememangnya amat diperlukan. Syamira Sufri ada laporannya. 6 November ini bakal menyaksikan hala tuju kerajaan dalam menyelesaikan krisis yang melanda negara. Pelbagai pihak akan menilai sejauh mana pembentangan Belanjawan 2021 akan memberi fokus kepada isu-isu yang memihak kepada rakyat seperti mewujudkan pekerjaan. Cabarannya, mengekang penularan COVID-19 pada masa sama memulih ekonomi dalam keadaan yang sukar ketika ini. 4 tras utama menjadi paksi kepada Belanjawan 2021 termasuk sokongan bersasar kepada golongan mudah terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri pernah menyuarakan ramai golongan yang masih terjejas meskipun kerajaan telah menyediakan pelbagai pakej rangsangan berjumlah hampir RM300 bilion. Menerusi bantuan yang disalurkan, peruntukan dana kerajaan disuntik ke dalam ekonomi negara sekiranya penerima membelanjakan wang berkenaan. Maka kalau kita lihat mengapa soal kesejahteraan isu rumah ini perlu diberikan perhatian. Soal kesejahteraan bermaksud di sini ialah tentang dalam segi ekonominya ialah kemampuan isi rumah untuk berbelanja, dan ini diukur dari segi pendapatannya. Maka paras pendapatan dan juga bagaimana pendapatan itu diagihkan adalah sangat penting sekali.
kita melihat bahawa belanjawan 2021 ini perlu prihatin. Pertamanya perlu prihatin dan keduanya perlu adil dan saksama, dan ketiganya perlu juga menyeluruh dan inklusif dan tidak meninggalkan mana-mana golongan, dan yang pentingnya ialah untuk meneruskan proses pemulihan ekonomi negara Malaysia pada tahun yang mendatang. Jadi keutamaan yang perlu ditekankan di sini adalah untuk menekankan kepada aspek-aspek keperluan rakyat dan juga keperluan ekonomi, dan juga barulah pergi melihat kepada aspek untuk memenuhi kehendak dan juga kemewahan. Pandemik COVID-19 juga menyebabkan ramai rakyat hilang pekerjaan apabila majikan terpaksa mengurangkan tenaga kerja berikutan masalah kewangan syarikat. Sehubungan itu, Belanjawan 2021 perlu memberi fokus kepada peluang pekerjaan bagi memastikan rakyat dapat meneruskan hidup dengan lebih baik. Kita merujuk statistik pada bulan Ogos tahun ini, peratusan mereka yang masih menganggur masih lagi kekal tinggi, iaitu 4.7%, bersamaan dengan 741,600 mereka yang masih menganggur. Dan situasi ini juga agak membimbangkan apabila kita melihat ramai lagi belia dan juga graduan yang baru sahaja selesai pengajian mereka di institusi pengajian tinggi yang masih lagi belum mendapat pekerjaan sejak tahun lepas, dan golongan ini dijangka lebih kurang 200,000 yang tidak akan mendapat pekerjaan untuk tahun ini. Perlunya untuk kerajaan memberikan fokus yang lebih kepada bagaimana untuk memberikan peluang pekerjaan yang baru kepada rakyat Malaysia. Contohnya sekarang ini kita ada satu sektor ekonomi yang dipanggil sebagai gig ekonomi ataupun ekonomi gig, di mana kita dapat lihat trend pada masa kini para belia mereka memilih untuk bekerja secara fleksibel. Contohnya bekerja sebagai pemandu Foodpanda, Grab dan sebagainya. Dokumen Belanjawan 2021 sangat penting dan mencabar kerana ia dibentangkan dalam suasana pandemik COVID-19. Ia sudah pasti menjadi harapan dan perhatian sejauh mana kerajaan dapat membelanjakan peruntukan yang boleh memanfaatkan semua golongan. Syamira Sufri, Berita RTM. Dalam perkembangan luar negara, Austria diserang pengganas yang melepaskan beberapa tembakan rambang di 6 lokasi berasingan sekitar ibu negara Vienna. Insiden itu mengorbankan sekurang-kurangnya 2 mangsa dan mencederakan beberapa individu lain. Chancellor Austria Sebastian Kurz menyifatkan serangan itu sebagai keganasan yang teruk. Penjenayah tersebut kini sedang diburu secara besar-besaran. Salah seorang pengganas berjaya ditembak mati oleh pihak polis dan menyatakan mereka kini sedang mengesan sekurang-kurangnya seorang lagi suspek yang masih bebas. Menurut media tempatan, salah seorang mangsa yang terkorban merupakan pejalan kaki. Manakala Datuk Bandar Vienna Michael Ludwig memberitahu mangsa kedua mati akibat kecederaan parah dan 15 lagi dibawa ke hospital untuk dirawat dengan 7 daripadanya cedera parah. Serangan itu berlaku beberapa jam sebelum Austria mengenakan semula perintah berkurung dengan pengunjung bar dan restoran memenuhi premis sebelum sekatan pergerakan dikuat kuasa. Seterusnya dalam perkembangan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump berkempen di Kenosha yang menjadi lokasi protes perkauman berbaki sejam untuk membuktikan undian dibuat adalah salah sekaligus cuba mengekalkan kedudukan White House. Manakala pencabarnya Joe Biden dijangka julang kemenangan besar dan menggesa Amerika untuk mengembalikan demokrasi. Di ambang hari pemilihan, Trump terbang ke 5 lokasi berkempen melibatkan 4 negeri, menekankan mesej gelap bahawa pesaing demokratiknya itu akan mengembalikan konsep anarki dan cuba menipu untuk meraih undi. Sementara itu, Biden mendahului hampir setiap undian pada ambang pilihan raya disokong oleh mesej konsistennya mengenai Amerika yang memerlukan kepimpinan baharu yang lebih bertanggungjawab. Bagaimanapun, Biden dilihat tersekat dengan perhimpunan umum yang mengamalkan penjarakan fizikal dengan jumlah peserta yang kecil, berbeza berbanding dengan Trump yang seringkali tampil dengan peserta yang ramai bagi setiap kempennya.
dapat untuk graduan yang beberapa darjah. Untuk mengaruh hidup. Memperkukuh kesejahteraan, memacu pertumbuhan. Mengupaya kehidupan lestari. Memperkasa penyampaian perkhidmatan kerajaan. Seterusnya dalam perkembangan sukan, Terengganu FC mengharapkan tuah beraksi di laman sendiri meskipun turun tanpa kehadiran penyokong pada aksi pembuka tirai kempen Piala Malaysia 2020 berdepan Petaling Jaya City FC Sabtu ini. Tempoh rehat yang cukup panjang setelah menamatkan kempen Liga Super baru-baru ini dilihat memberi kelebihan buat Ketua Jurulatih Nafuzi Zain membuat percaturan. Nafuzi turut mempunyai pilihan menggabungkan barisan terbaiknya daripada skuad TFC 1 dan TFC 2 dalam misi meneruskan kemarahan pada saingan yang berlangsung dengan format kalah mati ini. Berikutan pandemik COVID-19 yang masih belum mereda, saingan Piala Malaysia musim ini menyaksikan tiada lagi aksi di peringkat kumpulan dan timbal balik sebagaimana musim-musim terdahulu. Kalah mati ini adalah kedua-dua pasukan mempunyai peluang. Kita tahu PGCT pun ketangga 7 Liga Super, tak jauh beza pada kita. Maknanya harus memanfaatkan peluang yang ada, elakkan daripada melakukan kesilapan. Kita tahu kan satu aja kalah mati, memang setiap perlawanan itu ibarat macam perlawanan akhir. Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu menyaksikan TFC berjaya menewaskan pencabar mereka itu dengan jaringan 2-0 dalam kempen Liga. Skuad yang digelar sang penyu itu turut menamatkan kempen Liga Super di tangga ketiga, manakala PJ City FC pula di tangga ketujuh. Legenda bola sepak Argentina Diego Maradona dimasukkan ke hospital pada awal pagi tadi atas masalah kesihatan yang dirahsiakan dan ia tiada kaitan dengan COVID-19. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh doktor peribadinya Leopoldo Luque. Maradona 60 tahun telah dibawa ke hospital di La Plata, Argentina bagi menjalani ujian kesihatan pada awal pagi tadi. Menurut Luque, bekas penyerang Napoli itu telah menunjukkan penurunan tahap kesihatan ketara sejak 3 hari lepas. Bagaimanapun, Luque enggan mendedahkan secara terperinci berhubung masalah kesihatan yang dialami Maradona, cuma sekadar memaklumkan ia tiada kaitan dengan pandemik COVID-19. Maradona yang ketika ini membimbing kelab tempatan Gimnasia YS Grima juga sebelum ini pernah berdepan masalah kesihatan akibat pendarahan dalam perut pada 2019. Kali terakhir, pemenang Piala Dunia 1986 itu muncul di hadapan khalayak umum ialah pada ketika menyambut hari lahirnya ke-60 pada Jumaat lepas. Ini pula perkembangan Liga Juara-Juara Eropah awal pagi esok. Juara 13 kali Real Madrid akan kehilangan khidmat pemain pertahanan tengahnya Eder Militao yang telah disahkan positif COVID-19. Perkembangan terbaru itu menyaksikan bintang Brazil berusia 22 tahun tersebut hampir pasti terlepas pertemuan dengan Inter Milan awal pagi esok. Militao yang telah membuat penampilan dalam 3 penampilan La Liga dan kempen Eropah musim ini disahkan positif selepas menjalani ujian semalam. Dalam satu kenyataan, Real memaklumkan bahawa selain Militao, semua pemain, pegawai teknikal serta petugas di kelab berkenaan disahkan negatif dalam ujian yang sama. Menurut garis panduan UEFA, Militao perlu disahkan negatif sekurang-kurangnya 6 jam sebelum perlawanan sekiranya mahu disenaraikan dalam pertemuan dengan Inter di Madrid esok.
skuad kendalian Zinedine Zidane itu juga akan turun tanpa khidmat Dani Carvajal, Alvaro Odriozola dan Nacho yang masih bergelut dengan masalah kecergasan. Kesemua pemain pertahanan itu dilaporkan cedera ketika Los Blancos tewas kepada Shakhtar Donetsk pada aksi pembuka kempen awal bulan lalu dan seri dengan Borussia Mönchengladbach minggu lepas. Masa depan skuad Rusia untuk ke skuad sukan Olimpik kini bergantung kepada rayuan yang sedang diperhalusi Mahkamah Timbangtara Sukan di Lausanne, Switzerland selama 4 hari bermula hari ini. Rusia mengemukakan rayuan berkenaan selepas atlet mereka dikenakan larangan beraksi di pentas antarabangsa selama 4 tahun atas tuduhan manipulasi data makmal melibatkan skandal doping. Difahamkan pihak CAS akan memulakan perbincangan akhir setelah perbicaraan tamat pada Khamis sebelum mengumumkan keputusan pada hari Jumaat ini. Sebilangan besar atlet Rusia telah diketepikan daripada 2 edisi Sukan Olimpik yang lalu kerana isu doping. Sebelum ini, Presiden Agensi Anti-Doping Dunia WADA, Witold Banka dalam satu kenyataan minggu lalu memaklumkan hukuman larangan dikenakan ke atas atlet Rusia adalah keputusan tepat. Usaha Rusia untuk tampil selaku kuasa besar sukan global terhenti apabila pihak WADA menemui bukti penglibatan atlet mereka dalam isu doping terutama melibatkan acara olahraga. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Baiklah, berita tengah hari berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Jangan lupa untuk terus mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam hormat.